Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim walakal hamdu ya rabbal alamin. Pertama kali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di sebuah kita dan kita solat maghrib secara berjemaah ya. Kemudian kita akan sambunglah ya sesi pengajian ataupun perkongsian kita bersabit dengan ilmu al-fiqh al-islami ataupun kita panggil fiqh lah, senang ya fiqh. Baik. Dan malam ini kita siri ketiga sebenarnya, di mana kali pertama itu kita dah bincang tentang sejarah ilmu fiqh secara ringkas lah ya. Sebab kat awal itu 40 minit dia kuliah ya. Ni pun 40 minit kot. Secara ringkas lah ya, saya sebut tentang apa yang disebut sebagai tarikh al-fiqh al-islami, the history of Islamic jurisprudence. Kalau di universiti lah kita panggil istilah itu ya. Maknanya sejarah tentang perkembangan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni macam mana dia berkembang ya. Zaman Nabi macam mana? Saya dah kongsikan sikit ya. Zaman sahabat Nabi macam mana? Saya dah sentuh sikit juga. Sebab era fiqh pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat tidak ada banyak bezanya. Ya. Ilmu dihafal di dada-dada mereka, tak ada buku. Dan pada waktu itu ilmu fiqh ni masih belum disusun. Dah bukan ilmu fiqh saja, ilmu-ilmu lain pun sama juga. Nak cari kita hadis masa tu tak ada lagi kan? Quran dah ada dah. Sebab zaman Abu Bakar As-Siddiq telah dikumpul dan ditulis mushaf. Tapi zaman Nabi mushaf tak ada. Itu pun zaman tu pun very basic mushaf. Tuan-tuan ingat Osman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, bila dia kumpul Quran, exactly macam Quran kita tu, tak ada. Very basic Quran. Baris tak ada. Tashkil orang kata, baris tak ada. Titik pun tak ada. Titik pun tak ada. Tapi bila orang Islam di kalangan Ajam, orang bukan Arab, masuk Islam, ada sebahagiannya baca Quran tak erti sebab tak ada titik, tak kenal huruf ba macam mana, huruf ta macam mana. Tapi orang Arab yang betul-betul dia kenal walaupun tak ada titik. Kita ni kalau tak ada titik agak-agak boleh baca Quran tak? Cuba pandang titik, baca satu surah, tengok macam mana. Saya kata tuan-tuan, saya pun mungkin tak mampu baca ya. Kalau ayat kita selalu baca macam Al-Fatihah, okey lah. Tak ada Quran pun tak apa, pasal dah hafal lah ayat-ayat yang lain tu. Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dan juga Al-Imam Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan baris dan juga tanda baca, titik dan seumpamanya pada zaman kerajaan Umayyah ataupun Abbasi, saya tak ingat. Kemudian ada era-era yang lain, ada 5-6 era lain. Tapi yang paling basic ialah fiqh pada zaman Rasulullah SAW. Siapa yang faham fiqh pada zaman Rasulullah, maka dia fahamlah pada zaman-zaman yang lain. Bukan kata tak penting, penting juga, tapi yang paling penting sekali bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sahabatnya bersabit dengan hukum dan hakam ya. Itu yang paling penting sekali. Sebab tu saya sebut tentang fiqh pada zaman Rasulullah. Kemudian saya sentuh sikit pada zaman sahabat Nabi ya. Adalah sikit sebanyak perbezaan ya. Sementara bila munculnya para imam, fiqh telah berubah wajah, ilmu telah dibukukan.
Dan telah ramai orang yang mula belajar ilmu-ilmu Islam. Ya. Zaman Nabi mungkin hanya Rasulullah yang mengajar, sahabatnya ramailah, tapi taklah berapa ramai nak berbanding pada zaman tabi'in selepas itu. Kemudian selepas itu makin ramai orang Islam, makin ramai orang masuk Islam, makin ramai orang belajar. Dan ilmu pun berkembang jaya daripada satu zaman ke satu zaman. Itu first kuliah dulu lah ya, siapa-siapa yang ada dengan saya. Walaupun tak cukup kita nak kongsi tentang sejarah fiqh Islam ni. Ya. Kemudian last kuliah hari itu kita bincang tentang aqsam al-fiqh. Dia panggil bidang-bidang dalam ilmu fiqh. Majalat ilm al-fiqh. Ya. Ilmu fiqh ni bincang pasal apa? Saya sebut itu ya. Secara umumnya ilmu fiqh ni dibincang 5 bidang. Ya. Satu bidang adalah ibadat. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang disebut sebagai fiqhul ibadat, the science of worshipping. Ataupun dalam istilah psikologi disebut sebagai spirituality, spiritual. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mau tidak mau dalam mana-mana agama, bukan Islam saja, manusia memang perlu nilai-nilai kerohanian. Sebagaimana kita hari-hari makan, ada lunch, ada dinner, lepas tu duduk makan ringan-ringan pula, mi goreng lah apa benda kan, breakfast. Itu makanan jasmani. Makanan rohani, spiritual, sembahyang. Allah Ta'ala tak berhajat langsung kepada ibadat kita. Kalau kita tak ibadat, Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Tak menambahkan kekuasaan dan kerajaan Allah, dan tidak mengurangi kita baik kalau kita jahat. Tak ada. Ya. Habis itu kenapa Allah Ta'ala suruh dia? Satu sudut memang sebab dia Tuhan, dia suruh kita sembah dia, dan supaya kita tidak sembah yang lain. Tapi dalam sudut yang lain, manusia perlu kepada penyembahan kepada Tuhan dia. Manusia kalau tak sembah Tuhan, dia takkan jadi manusia. Sebab tu kita lihat di sebagian negara tuan-tuan, bunuh diri, terjunlah laut, terjunlah sungai, terjun bangunan. Sebab dia tak ada kerohanian, ibadat dia tak ada. Dan most of them, dia tak percaya pada Tuhan, atheism. Ibadat fiqh ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu bidang hak penting sekali, dan didahulukan dalam ilmu fiqh. Kemudian yang 4 lagi ialah muamalat. Muamalat apa maksud muamalat? Muamalat ni mana selain ibadat. Hari ni bila sebut muamalat, dia lebih merujuk kepada kewangan. That is wrong, itu salah dan tak tepat lah. Sebenarnya muamalah adalah perkara selain daripada ibadat. Di sana ada muamalah kewangan, kita panggil fiqh al-muamalah al-maliyah. Satu ibadat kan, satu lagi muamalah. Muamalah ni ada 4. Satu muamalah kewangan, pasal harta, kita panggil muamalah maliyah. Ya. The science of human dealing in term of wealth, dia punya istilah. Mana muamalah dari sudut harta, dia panggil muamalah maliyah. Muamalah harta lah ya. Tapi hari ni kalau kita sebut muamalah merujuk kepada harta boleh juga, tapi dia tak tepat. Dalam fiqh kita kena sebut muamalah harta, sebab muamalah dia banyak bidang ya. Satu muamalah maliyah. Yang kedua muamalah syakhsiyah, ataupun disebut sebagai fiqhun nikah, munakahat. Kan? Tadi belajar kita dengan Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Hak ni kita dengan manusia. Ya. Muamalah maliyah mana harta. Yang kedua muamalah syakhsiyah atau usariyah, fiqh munakahat. Yang ketiga dipanggil muamalah ijtimaiyah, muamalah kemasyarakatan. Itulah fiqh jenayah. Dan satu lagi dia panggil muamalah qadaiyah, mana nak belajar tentang kehakiman. Jadi ada 5 bidang yang besar dalam ilmu fiqh. Satu bidang ibadah, yang kedua bidang muamalah harta, yang ketiga bidang perkahwinan, kekeluargaan, yang keempat bidang jenayah atau kemasyarakatan, dan kelima ialah bidang kehakiman. Nak memantapkan lagi jenayah tadi lah ya. Tapi kalau kita kata fiqh ni 4 bidang je, ibadat, muamalah, munakahah, jinayah, betul juga. Tapi yang paling tempat ialah 5. Satu lagi dia panggil qada. Jadi kita ada fiqhul ibadat, fiqh ibadat, fiqhul muamalah maliyah, fiqh muamalah harta,
Ada fiqhul munakahah, munakahah kekeluargaan, ada jinayat kemasyarakatan, jinayat ya. Dan ada yang terakhir ialah qada, kehakiman. Macam mana nak lantik qadi, di situ dibincangkan. Macam mana nak lantik mufti, orang yang nak memberi fatwa, di situ juga dibincangkan apa syarat-syarat. Kan bukan boleh main lantik saja, nak jadi qadi. Orang yang akan menyelesaikan satu isu yang berbangkit di kalangan masyarakat. Bukan senang tuan. Kan? Ya. Apatah lagi nak lantik hakim di mahkamah yang nak menguruskan sesuatu isu bersabit dengan permasalahan jenayah atau seumpamanya. Ia bukan satu benda yang senang, susah sangat ya. Nampak? Tapi tak apa, kerana kita tak terlibat sangat hal yang seumpama itu. Cuma mungkin kalau kita belajar, kita dapatlah sedikit idea. Kita belajar syarat-syarat jadi qadi, bukan sebab kita nak jadi qadi. Macam kita belajar fiqh semayang lah tuan-tuan. Kita belajar tata cara menjadi seorang imam. Tuan-tuan belajar Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali buat satu bab, Wadhaiful Imam, tugas imam. Oh, tak payah belajar lah, saya bukan nak jadi imam. Belajar bukan sebab kita nak jadi imam. Everyone mesti belajar sebab dia semayang berjemaah. Kan? Kok tengah semayang, imam batal semayang. Takkan dia meneruskan solatnya, confirm dia akan beredar. Haram meneruskan solat ya, bila kita batal, kita mesti terus beredar ya. Habis itu orang di belakang, mesti jadi imam, makmum itu. Sebab tu jangan sebarangan duduk di belakang imam. Takkan harap orang saf ketiga naik kot. Mesti orang saf pertama, hak paling penting hak duduk belakang imam tu lah. Kan? Ya. Ada orang dia tak pernah jadi imam, tapi belakang imam dia dah rezeki awal-awal. Situlah tempat dia. Kita tak pernah nampak dia jadi imam pun, tak tahulah dia boleh jadi imam ke tidak. Tapi situ je duduk je. Asal semayang je belakang imam. Asal semayang belakang imam. Asal belakang imam je semayang. Kan? Boleh ke? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, dia amat-amat melarang. Sebab janganlah kita buat macam tempat kita sampai orang lain tak berani nak pergi ke situ. Tapi ni si PA pengerusi lah biasanya. Orang biasa tak buat macam tu. Tapi tak semua lah ya. Some of them, sebahagian daripada. Kita nak tegurkan pengerusi pula. Kan? Dulu biasa tempat saya belakang imam tu. Tak naik pengerusi baru, kat situ je duduk je. Saya tegur juga, saya tegur imam dia. Imam, tegur sikit pengerusi tu. Jangan duduk itu je. Asal semayang je duduk belakang imam. Tukar-tukar lah sekala. Jangan bagi sampai orang takut nak naik di situ. Pasal apa? Pasal kita belajar fiqh. Nampak macam ada problem sikit kan. Kita tegur lah. Ustaz mengajar fiqh depan mata benda tak betul, tak tegur. Tegur ni bukannya benda-benda yang confirm haram. Tapi dalam hak ehwal pengibadatan kita kepada Allah. Yang seumpama itu pun kita kena tegur juga. Macam Imam Ghazali lah. Apa dia nak tegur? Kan? Itu disebut sebagai maqsurah. Kita specify tempat untuk kita. Sesiapa pun tidak berhak. Hatta kata beliau, al-masjid mutlaqul lil jami'. Masjid ni tak boleh ada pengkhususan kepada mana-mana individu. Baik. Habis ya? Jadi tuan-tuan faham lah ya, ada 5 bidang utama dalam fiqh. Nanti lepas ni ada peksa ya. Tak boleh jawab, saya tak mari dah kuliah sini. Tadi saya buat kereta sejam setengah tau. Malam ni kita nak masuk bab yang baru. Itu bab yang ketiga dalam muqaddimah ilmu fiqh. Dulu saya pernah sebut, kenapa nak kena belajar muqaddimah? Entrance ya. Supaya kita lebih faham. Kita ada idea tentang ilmu ini. Itu yang saya nak ya. Dan saya tidaklah terlalu akademik. Tak adalah orang kata terlalu ilmiah. Dan tak adalah apa sangat pun macam ajar budak-budak. Pertengahan lah ya. Saya ingat tidak terlalu tinggi. Aras kepahamannya dan tidak terlalu bawah. Tapi kalau tuan-tuan tak faham, boleh tanya ya. After kuliah lah. Kalau boleh. Malam ni kita nak masuk mukadimah yang ketiga. Ini pun penting sekali. Yang saya kira lebih penting daripada mukadimah yang pertama, itu sejarah ilmu fiqh. Dan lebih penting juga daripada kuliah yang kedua, pembahagian ilmu fiqh.
Kalau orang tu dia tak tahu sejarah ilmu fiqh, tak tahu langsung, tak tahu saya ustaz, bagi saya tak ada apa masalah. Ya. Ataupun dia tak tahu bidang-bidang dalam ilmu fiqh, dia tak tahu fiqh ni ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayah. Saya rasa bagi saya it's not a big deal, mana tak ada apa. Tapi mukadimah yang ketiga ni dia kena tahu. Itulah yang disebut sebagai masadir al-fiqh. The source of fiqh. Ustaz ni kejap sebut fiqh, kejap sebut fiqh. Sama je ya. Di pekat kita panggil fiqh. Orang kampung, di masjid surau, di universiti kita panggil fiqh. Jadi saya dah biasa panggil fiqh, saya panggil fiqh. Fiqh ya, boleh ya. Tapi sekali saya sebut fiqh juga. Fiqh tu mana fiqh lah. Jangan keliru pula. Ada satu surau dia tegur saya, tengah mengajar ni, ustaz ni kejap kata Quran, kejap kata mushaf, sebut Quran sudah lah. Pening juga saya nak jawab. Dia boleh fikir sampai tahap macam tu kan. Rupanya dulu dia di US, dia belajar sekelas dengan Mr. Bean. Patutlah. So he is very genius. Dia boleh fikir macam tu. Keliru. Orang lain tak keliru pun, tapi dia keliru. Fiqh tu samalah. Jangan salah anggap pula ya. Tak kejap fiqh, kejap fiqh sama je. Baik. Yang ketiga dia panggil masadir al-fiqh. The source of fiqh. Sumber kepada fiqh. Kita semayang macam kita semayang, banyak benda kita lakukan. Ada melibatkan perbuatan. Betul tak? Angkat tangan, tunduk, rokok lah ya, sujud, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, itu dipanggil perbuatan fi'li. Ada pula bacaan, baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, baca tasbih ketika rokok, ketika sujud, baca macam-macam bacaan ya. Yang kita sebut sebagai qauli ya. Ada macam-macam ya. Puasa pun sama juga. Kan? Walaupun puasa sebenarnya dari sudut hukum hakamnya tidaklah sebanyak hukum hakam dalam sembahyang. Puasa dia lebih sikit lah ya. Sembahyang dia lebih banyak hukum hakamnya. Haji pun sama, banyak hukum hakam yang ada dan begitu ibadat-ibadat yang lain ya. Daripada mana kita ambil? Ya. Dan begitu juga sumber-sumber muamalah yang lain. Ada benda yang kita boleh lakukan. Masa sembahyang tak boleh bercakap. Umpamanya, siapa yang cakap terbatallah solatnya, telah diputuskan. Ibn Uzair kata ajma'u ala anna man takallama fi salatihi anna salatahu fasidah. Telah sepakat seluruh umat Islam, ulama ke, bukan ulama ke, dulu ke, sekarang ke, dah sepakat lah bahawa siapa yang berkata-kata dalam solatnya maka batal. Kalau saja-saja bercakap lah ya. Ada juga dia bercakap tapi dia tak kira bercakap kan? Ya. Imam tersalah, boleh tegur, tu kira bercakap juga tu, tapi dia tak batal kan? Ya. Ada benda kita boleh lakukan, ada benda tak boleh dalam mana-mana keadaan. Ibadat sama, muamalah pun sama. Dalam muamalah ada banyak benda kita tak boleh buat. Orang yang berniaga, orang yang berjual beli, orang yang melakukan urusan atau transaksi dalam mana-mana ehwal muamalah, ada benda dia tak boleh buat. Kan? Dia tak boleh riba, itu kita tahu. Dia tak boleh menipu, dia tak boleh itu, dia tak boleh ini. Kan? Termasuk juga benda-benda yang lain. Ada orang dengar minum arak ni haram, tapi dia tukang jual. Tak apa, saya cashier aja. Padahal hukum orang yang meminumnya dan orang yang menjualnya it is same, sama saja. La'anallahu al-khamra wa syaribaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa saqi'aha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Allah Ta'ala melaknat arak, yang dia mengharamkan arak, peminumnya, tukang tuangnya, tukang jualnya, tukang belinya, orang yang membawa kepadanya dan orang dibawa kepadanya. Tak boleh ada hubungan langsung. Siapa yang ada hubungan dengannya,
Nabi kata kulluhum sawa. Pahala dia, dosa dia sama satu. Dan betul ya. Dari mana datang benda ni boleh, benda ni tak boleh? Itu kita sebut hukum. Daripada sumber-sumbernya. Dan itu yang membezakan kita dengan agama-agama lain. Dari sudut sumber dia. Dan saya kira tidak ada agama atas muka bumi yang sumber dia very solid and perfect selain daripada agama Islam. Sumber kita ada, tak boleh dirungkai dan kata apa? Tak boleh. Strong lah kita punya sumber ni. Apa sumber-sumbernya? Baik. Pertama kita panggil sumber yang paling utama sekali. Dia panggil al-masadir al-asasiyah. The primary source. Sumber yang paling utama sekali. Di mana kalau tak ada hak ni, tak ada lah hak lain. Dia panggil primary source. Ada student universiti belakang saya. Depan saya tak ada kan. Sumber yang paling utama sekali. Ada 4 sumber ya. Satu lagi dia panggil sumber yang kedua, secondary source. Hak tadi primary source. Hak ni secondary source. Mana kalau dia tidak ada pun tidak apa. Tapi dalam setengah-setengah keadaan kita kena guna juga secondary source ni. Ya. Contoh hari ni kerajaan mewajibkan beberapa perkara yang tidak wajib. Asalnya tak wajib. Dan kadang-kadang asalnya makruh ataupun haram bahkan. Ya. Tapi dia wajib pula. Boleh tak? Benda Allah Ta'ala tak wajib, dia wajib. Benda yang asalnya dilarang, tiba-tiba dia wajibkan. Pelik ni. Tak ada lah Quran ni, tak ada lah hadis ni. Okay, macam tak ada sumber lah. Ada ya. Itu dipanggil dalam secondary source. Salah satu dipanggil masalah mursalah. Tak boleh terjemah masalah mursalah. Tak tahu nak terjemah apa. Banyak term dalam Arab tak boleh terjemah. Kita pun panggil masalah mursalah. Maksudnya satu peruntukan yang diberikan oleh syarah kepada penguasa untuk nak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atau mengharamkan sesuatu yang tidak haram di atas dasar kemaslahatan. Ni orang tak faham ni. Asal benda tu harus, tapi dia wajibkan. Atau asal benda tu tak wajib pun. Contoh hari ni mungkin tak berlaku lah nampak semaya atau ibadah-ibadah khusus ya. Tapi dalam muamalah banyak berlaku. Hari ni kalau nak kahwin kena ambil kursus. Kalau tuan-tuan tak ambil kursus, jangan harap ada qadi, bukan, tok juru nikah yang nak nikahkan tuan-tuan. Jangan cakap tuan-tuan, saya dah kahwin. Mana tahu, kau nak tambah lagi. Kan? Dulu-dulu kahwin 20-30 tahun lepas tak perlu. Tapi kalau sekarang tuan-tuan nak kahwin, bila ada orang isteri meninggal, dia nak kahwin, wajib ambil kursus. Ataupun dia dah bercerai dulu, sekarang dia nak kahwin lain. Orang kata kena ambil kursus. Dulu saya kahwin tak ada kursus pun. Dulu, sekarang wajib. Ataupun dia dah ada isteri, dia nak tambah seorang lagi ke, kena ambil kursus. Setahu saya dah diwajibkan di semua negeri di Malaysia. Sejak tahun 2006. Dulu digalakkan sahaja, sunnah, sekarang dah jadi wajib. Itu dia panggil masalah mursalah ya. Sumber juga, tapi satu peruntukan khas kepada penguasa, pentadbir ataupun orang-orang yang bertanggungjawab menjaga masyarakat Islam ya. Peruntukan ya. Dulu semayang rapat-rapat contohnya. Kalau kita jarak makruh dan sebagian ulama mengharamkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dia kata jaga sah merapat kasah wajib. Kalau tak rapat sah, semayang sah tapi berdosa. Ya, lepas tu bila kita semayang berjemaah, ada satu bab taswiyatus sufuf, merapatkan dan membetulkan saf. Lepas tu imam memang dia kena beritahu makmum every time nak semayang. Dan itu kerja dia pun. Satu-satunya kerja imam
sebelum nak solat ialah menyuruh makmumnya membentuk dan merapatkan saf. Sekarang jangan suruh rapat pula ya. Dulu pula. Belum boleh rapat lagi. Ya. Nabi kadang-kadang Nabi berpaling, Nabi cakap je. Tukang saf, rapatkan saf. Istawu wastawu. Ya, sawu wastawu. Ataupun Nabi kata aqimu sufufakum. Nabi tengok itu ya. Ada kalanya Nabi masuk ke dalam saf satu persatu, membetulkan para sahabat dengan tangannya. Tolak sana, tolak sini, betul sana, betul sini, pergi satu saf by saf. Nabi buat kita tak sampai tahap macam tu. Imam cakap je, saf, betulkan saf. Cuba buat sekali. Imam pergi saf tengok, betul tak rapat tak? Saf pertama, dia pula saf kedua. Habis je mau pakat marah kat imam. Imam ni nak di imam mayang je lah. Apa nak cek-cek saf kami. Itu kerja imam. Kalau perlu lah ya, kalau perlu. Jangan buat setiap kali semayang pula. Asal nak semayang je, cek. Sampai belakang. Sampai sudah. Akhirnya berdiri 20 minit tak semayang lagi. Yang mau patut orang marah lah ya. Tengoklah keadaannya macam mana. Itu dia panggil masalah mursalah. Bukan primary, tak wajib. Tapi secondary. Dalam setengah-setengah keadaan, perlu kepada hal-hal seumpama itu ya. Umar Al-Khattab zaman Rasulullah SAW, orang yang minum arak hanya di rotan 40 kali. Ya. Itu yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih daripada Anas bin Malik, daripada Abdullah bin As'ad dan ramai lagi. Sehingga dalam bab jinayat ni, bab potong, bab minum arak, hudud lagi hudud. Memang telah disepakati bahawa orang yang meminum arak di rotan 40 kali. Ya. Tapi bukan rotan pakai canity ya. Bukan rotan pakai rotan setebal 3 inci, panjang 2 depa. Yang mana sekali libas 40 hari tak boleh duduk sida. Itu bukan Islam ya. Nabi SAW rotan orang minum arak kadang-kadang dengan kain, kadang-kadang dengan selipar, kadang-kadang dengan serban, kadang-kadang dengan kain ridha. Rotan nak mengajar, bukan nak bagi dia sakit kau-kau, tak ada. Itu zaman Nabi ya. Tapi bila zaman Umar Al-Khattab dia rotan 80. Ya. Hingga kata Anas bin Malik dalam Sunan Abi Daud, jalada Rasulullah arba'in, wa jalada Abu Bakar arba'in, wa jalada samanin. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Nabi rotan 40, Abu Bakar rotan 40, Umar rotan 80. Dalam hadis yang lain, hatta idza atau wa fasaqu jalada samanin. Itu kata Abdullah bin As-Sa'ib dalam Sunan Abi Daud. Pasal apa dia rotan 80? Pasal orang ramai yang fasik dan melampaui batas. Tak jalan 40, pantai 80. Mana datang lagi 40 tu? Sunnah Nabi 40. Tapi dia rotan 80. Lagi 40 tu peruntukan yang diberikan kepada pemimpin ataupun pemerintah di atas kemaslahatan. Tapi zaman dia saja. Bila mari zaman Ali bin Abi Thalib, keadaan dah okey balik. Dia kembali kepada zaman Rasulullah SAW dan Abu Bakar rotan 40 balik. Apa? Sebab 80 tu istiak Umar di bawah peruntukan masalah mursalah, satu sumber dalam agama, tapi dia secondary. Tak ada lah kata Umar rotan 80 sampai hari kiamat rotan 80. Tak ada. Umar bukan Nabi. Dia hanya membuat satu hukum yang diberi peruntukan kepadanya di atas kemaslahatan tertentu. Ijtihad para imam, masalah mursalah. Tapi bila keadaan dah kembali baik, dia balik kepada normal, back to normal. Nampak? Dulu kahwin tak ada khusus kahwin, sekarang wajib. Mana pandai wajib, Islam tak wajib pun. Nama Nabi mana ada khusus kahwin. Tak boleh kata begitu tuan ya. Salah. Seolah-olah menghina dan merendahkan peruntukan yang diberikan oleh syarak. Allah Ta'ala yang bagi itu, bukan kita. Dan penguasa atau pemimpin pun dia tak boleh berlebih-lebihan. Dia mesti betul-betul dalam kerangka yang diperuntukkan kepadanya. Kalau dia buat lebih, dia bersuara.
Tak perlu pun buat benda tu, tiba-tiba dia buat. Hakim menyusahkan orang Islam, tak boleh. Dan Nabi berdoa kepada para pemimpin kita, Allahumma, wahai Tuhan, ma waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashqqa alaih. Nabi kata, wahai Tuhan, siapa yang memegang satu urusan umatku, tiba-tiba dia menyusahkan umatku, susahkan dia, wahai Allah. Jadi mana-mana orang yang ada kekuasaan dalam pemerintahan atau seumpamanya, saja-saja buat benda nak nyusahkan orang di bawahnya, Allah Ta'ala akan susahkan dia. Itu dipanggil masalah mursalah, dia secondary. Ada lagi hal-hal yang lain ya, yang panggil sumber secondary. Saya sebut secondary dulu, nanti saya akan pergi kepada primary mungkin next kuliah. Sebab itu agak penting juga. Tapi nak sebut ni, bahawa ni yang melibatkan keadaan kita ya. Nak sebut dulu. Itu masalah mursalah ya, benda yang kadang-kadang tak wajib. Dah banyak lagi lah mungkin dalam setengah-setengah isu ya. Kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa atau suruhanjaya untuk nak mengawal satu perkara. Itu juga dia buat pertukar masalah mursalah. Hari ni banyak urusan-urusan kewangan yang melibatkan konvensional dan Islami. Macam mana nak pastikan dua-dua ni supaya tidak bercampur? This is the real Islamic concept, this is not Islamic concept yang kita buat konvensional. Mesti ada satu suruhanjaya. Mesti ada satu panel yang mengawasi dia dana-dana ini. Itu juga dia perlukan masalah mursalah. Maka dia keluarkanlah garis panduan. Awak nak berniaga ikut cara Islam, nak melabur atau seumpamanya, this is the guidance. Inilah panduannya. Wajib ikut, tak ikut sama. Pandai-pandai nak wajib, benda tak Islam tak wajib. Beliklah Quran, beliklah hadis, memanglah tak ada. Kan? Kerana isu-isu seumpama ini dia sentiasa berkembang satu masa pada satu masa. Selagi mana dia tidak langgar syarak, maka boleh. Maka itu peruntukan yang sedia ada ya. Apa lagi? Sumber-sumber yang secondary. Itu satu ya, dia panggil masalah mursalah. Boleh ingat masalah mursalah? Macam susah nak ingat aja. Kat televisyen tu kan, ada program orang tua-tua menyanyi, elok dia berlapar diri panjang-panjang. Boleh, apa pula tak boleh ya. Ada banyak lagi yang secondary ya. Ada 12 sekurang-kurangnya, tapi yang paling masyhur ada 6. Ini baru saya sebut satu je, masalah mursalah. Ya. Okey, baik. Nak minum air ya. Bismillah. Baca tak lupa nak hujan. Ada lagi yang disebut sebagai uruf. Uruf ni ialah adat. Islam ni tuan-tuan, dia bukan satu agama yang nak menyusahkan manusia atau saja-saja nak mensyariatkan sesuatu tanpa ada, orang kata apa, orang kata saja-saja kan, nak menyusahkan kita, tak ada. Semua perkara yang bagus untuk manusia, itulah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau benda tu dah ada, zaman dulu dah ada, dan dia baik untuk manusia, Allah Ta'ala sama sekali tidak melarangnya. Asalnya dia bukan agama, ini uruf saja. Tahu uruf? Uruf ni mana adat, tradisi, customs, Allah dia kata kan. Tapi kerana dia ada kebaikan untuk manusia, dia diteruskan. Paling senang kita nak faham, walaupun Islam ni Quran dia bahasa Arab, Nabi pun orang Arab, tapi Islam dia bukan nak mengarabkan semua benda kan? Orang Arab kekal dengan kearabannya, orang Melayu boleh kekal dengan kemelayuannya. Tidaklah pakai jubah macam saya lebih baik daripada Tuan Haji yang pakai Melayu, pakai baju Melayu kan? Ini hanya tradisi saja. Tradisi orang Melayu macam, tradisi orang Arab macam. Dalam istilah syarak kita panggil sunnah jibiliyah ya, tak apalah yang tu. Tapi nak cerita uruf atau tradisi, kadang-kadang dia ambil kira, selagi mana dia tidak langgar syarak, dia dibenarkan. Hatta ulama-ulama kita, al-imam, antaranya al-imam Ibn Muflih rahimahullah ta'ala sebut dalam bukunya Al-Adabu Syar'iyyah, adab-adab dalam syarak,
antara perkara yang kita tidak boleh menyanggahinya ialah uruf ataupun tradisi sesuatu kaum yang tidak menyalahi syarak sama sekali. Tapi kalau menyalahi tak boleh lah. Ini kalau tidak menyalahi. Pasal Islam mengiktiraf huruf. Orang Arab tuan-tuan, dia kahwin dengan macam-macam cara pada zaman jahiliah sebelum Nabi jadi Nabi. Alamak, 2 minit ke insya Allah. Baru 30 minit. Dia kahwin dengan macam-macam cara. Kata ulama kita antaranya Al-Imam Abul Husain Umar Al-Yamani dalam bukunya Al-Bayan. Al-Bayan, buku fiqh mazhab Syafi'i yang bagus yang dikarang oleh beliau, sehingga dia setanding dengan buku Al-Majmu' Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sehingga ada ulama kata Al-Imam Nawawi banyak juga ciplak daripada buku Al-Bayan. Al-Imam Umar Al-Yamani dalam buku ini dia nyatakan cara-cara orang Arab kahwin. Pertama, orang Arab kahwin dengan cara wali. Wali apa maksudnya? Dia ada anak perempuan, bapak dia kahwinkan anaknya dengan lelaki yang dia suka. Macam sekarang wali. Ya. Orang Arab juga berkahwin dengan cara seseorang wanita itu akan membawa bendera dan dia mencari suaminya di jalanan-jalanan. Bawa bendera, liwat. Tak kisahlah bendera putih ke, bendera oranye ke, bendera biru ke, bendera hijau ke, kati dia dah ya. Dia bawa je, dia tulis nama fulan si fulan contohnya. Dia pun cari suami. Jadi siapa yang berkenan, ambil lah. Mungkin ada 5 orang nak dengan dia, dia pilih salah seorang, dia terus buat balik jadi suami dia. Ada dengan cara hanya bersekedudukan. Siapa-siapa yang bersekedudukan dengan perempuan tu, dia lah suami perempuan tu. Tak payah tanya bapak dia. Ada 4-5 cara tu, banyak. Akhirnya kesemua cara itu dibatalkan oleh Islam. Dia uruf yang tak bagus. Satu cara saja yang diiktiraf oleh Islam. Apa dia? Seseorang itu berkahwin dengan keizinan dan orang kata apa? Seorang itu berkahwin dengan wali. Hok tadi Islam tak terima. Ya. Azan dulu kan? Atau boleh sambung sikit ya? InsyaAllah tak nak pasal kat masjid lain pun sambung 10 minit. Azan dulu lah, azan. Boleh sambung ya? InsyaAllah. Azan dulu lah. Sambil-sambil tunggu orang datang kita. Ataupun siapa-siapa nak ambil wuduk ke apa, boleh pergi ambil wuduk, boleh dengar. Lepas kuliah nak semayang dah. Bismillah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salatil qamati Allahumma basyirna. Okey, baik. Balik pada yang tadi ya. Mana huruf secara umumnya jika dia tidak bercanggah maka dia tidak ada apa-apa. Orang Arab dulu tuan-tuan sebelum Nabi jadi Nabi, hatta sebelum Nabi dilahirkan telah ada jual beli. Kenapa Islam teruskan? Sebab jual beli dia untuk kebaikan manusia. Manusia sentiasa berhajat kepada orang lain. Kan? Bukan kita boleh buat benda semua. Kadang-kadang kita perlu kepada apa yang ada di tangan orang lain. Maka kita tak boleh ambil tanpa keizinannya. Tak boleh curi, tak boleh apa. Habis tu kita kena beli. Maka di atas kemaslahatan itu Islam benarkan. Jual beli Islam benarkan. Ada banyak dalam muamalah yang dilarang, tapi yang dibenarkan lebih banyak. Jual beli dibenarkan, berniaga dibenarkan, melabur dibenarkan. Macam-macam boleh buat. Tapi benda-benda yang merugikan manusia dan boleh bawa kezaliman kepada mereka, Allah Ta'ala haramkan. Jual beli boleh, tapi tak boleh menipu. Hak haram tu menipu tu. Jual beli tak menipu, tak haram. Kan? Kita jual barang kat sahabat kita, ada uyub, kekurangan pada barang berkenaan, kita tak bagi tahu tu. Kita nak jual kereta kita tu sakit dah, ada problem gearbox, kita pun belilah minyak something, masuk dalam gearbox, dia okey lah sekejap, tapi after 2 or 3 weeks penyakit dia datang balik. Kan? Tak boleh, tu dia panggil menipu, berdosa besar ya. Dan Nabi SAW mengatakan siapa yang berjual beli melakukan sebarang urusan transaksi, jika dia jelas, dia cerita keaibannya begitu begini, dia diberkati. Rezeki yang dia dapat tu rezeki yang halal lagi berkat. Tapi kalau dia sembunyikan keaiban, nampak macam tak menipu. Kalau macam tu dia menipu lah. Kadang ada sesuatu keaiban, dia tak cakap, dia diamkan saja. Tak boleh ya. Berdosa dan tidak ada keberkatan dari situ. Kita nak jual sesuatu, pastikan ya. Dan begitulah yang lain. Hatta orang Arab dulu tuan-tuan, dia suka beli buah yang belum lagi boleh dipetik. Kan? Orang ini panggil pajak-pajak. Pokok dah berbunga, dia pun beli. Aku belilah buah ni lagi 6 bulan nanti buah aku petik. Dia pun bayar aku pada kawan tu. Lepas 6 bulan dia petik lah. Ni orang Melayu kita banyak buat. Pajak buah sebelum musim. Kadang-kadang masuk musim dia buah. Kita tahulah kan. Anak-anak kita pun ada berniaga juga buah-buah ni. Pajak sekali tu biasa. Mana kata bila buah tu berbuah, bila masuk musim, kita beli siap-siap. Dia panggil bai' as-samar qabla buduwis salah. Itu istilah Arab dia dalam fiqh. Tapi senang cerita kita panggil pajak buah lah, pajak pokok. Boleh ke pajak pokok? Boleh. Tapi kalau buah tu tak menjadi, kita kena pulangkan balik buahnya. Tapi adakah berlaku sedemikian? Sekiranya tidak. Orang tu nak beli buah dokong yang kita ada. Kita ada satu dusun dokong atau durian. Dia pajak awal-awal. Buah ni aku nak ya. Berapa nilai? Ambillah sepokok RM500. Kali dengan 10 pokok RM5,000. Bayar deposit dulu RM2,000. RM3,000 nanti masa buah nanti. Jadi tak jadi, tuan pokok dah tak tanggungjawab. Itu pajakan yang biasa kita amalkan. Betul tak? Cuba saya mau balik. Saya tahu pasal ada dengan kita memang buat sistem. Memang banyak buat macam tu. Jadi dia jual awal-awal, dia ambil sedikit deposit, tapi pokok tu jadi ke tak jadi, dia dah tak ada apa-apa dah. Kan? Si pembeli tetap kena bayar. Itu sistem pajakan yang banyak diamalkan lah kita. Itu tidak boleh sama sekali. Dia panggil bai'ul simak qabla buduwis salah. Melainkan kita boleh buat, kita jual, ambil deposit RM2,000. Bila pokok dah berbuah, tak jadi, kita pulangkan balik. Itu mungkin ada keharusan. Sebab orang Arab memang dia ada buat jual beli seumpama itu. Dia ambil duit siap-siap, after 3-4 bulan, pembeli baru ambil buah. Tapi tiba-tiba buah tak jadi sikit. Tak kisah. Penjual dah berlepas diri dah. Nabi kata, ara'aitum law mana Allahu samara kaifa tastahilluna mala sahibika. Nabi kata, kalau buah tu tak jadi, apa yang kamu makan itu sudah tidak halal. Jadi tak boleh. Jadi jual tu boleh,
Tapi cara tu tak betul. Dan banyak lagi cara-cara yang lain ya. Sahabat Nabi tuan-tuan, dia selalu buat pertukaran mata wang. Tiba-tiba dia tukar secara tidak orang kata apa? Dia tukar, dia panggil bai' usrah. Macam kita panggil hari ni forex lah ya, macam forex ya. Dia tukar emas dengan emas, tapi timbangannya tidak sama. Emas yang buruk ditukar yang baru. Tapi aku ada emas buruk sekilo, kau yang baru kan, tukar. Aku punya sekilo, yang lama kau punya yang baru 500 gram. Tukar. Ini selalu dilakukan oleh Arab. Jual beli itu diterima, tapi timbangan itu tidak terima. Kalau barang emas sama emas, dia kena sama-sama timbangan. Itu saja sedikit adjustment. Ada benda yang Allah Ta'ala haram terus, riba, tak boleh langsung kan? Tapi ada benda Allah Ta'ala benarkan ada satu sudut, tapi Allah Ta'ala buat sedikit adjustment. Pasal apa? Di situ ada kezaliman ya? Bukan untuk Allah ya, untuk kita. Dan begitulah yang lain. Itu dipanggil uruf. Dua dah dapat. Tadi masalah mursalah, yang ini dipanggil uruf. Mana-mana uruf yang tidak bercaga dengan syarak dibenarkan. Cuma bila sebut uruf dalam fiqh, dia lebih merujuk kepada uruf orang Arab. Kerana syarak pada waktu itu dia lebih tertumpu kepada Rasulullah SAW, para sahabat. Bukan uruf kita ya. Uruf kita kalau tak bercaga harus, kalau bercaga tak boleh. Tapi uruf yang memberi kesan dalam hukum ialah uruf orang Arab. Saya bagi satu contoh saja dalam bab musafir. Ini kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan banyak buat pembacaan ataupun banyak dengar kuliah-kuliah fiqh, mungkin daripada ustaz-ustaz yang lain banyak tengok YouTube bab musafir kan. Akan timbul di mana seseorang itu boleh qasar atau jamak, kadang-kadang tak sama kan. Yang biasa kita tahu dalam mazhab Syafi'i, bila kita nak musafir atau bila kita keluar untuk satu-satu pemusafiran, berapa jarak yang kita boleh qasar atau jamak? Agak-agak berapa? Bukan agak-agak, tuan-tuan mesti tahu punya. 2 marhalah. Betul-betul. Kilometernya berapa? Lebih kurang 80 lah ya. 80 kilometer ya. 2 marhalah. Daripada mana 2 marhalah? Ada hadisnya, itu hadis daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi, di mana kedua-dua sahabat ini bila dia bermusafir 2 marhalah baru dia jamak, baru dia qasar. Ya. Ada ulama kata bukan 2 marhalah, 1 marhalah saja. 1 marhalah. Dari mana dia ambil? Juga daripada hadis Nabi SAW. Ya. Al-Imam Ibrahim umpamanya, apa nama ulama tu dalam buku fiqh dia? Dia ulama Maliki ya. Dia kata 1 marhalah cukup, dan ada lagi beberapa ulama yang lain. Pasal apa? Pasal dia merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari daripada Ibnu Abbas tentang Nabi kata tidak halal seseorang wanita itu bermusafir 1 hari 1 malam, melainkan kena ada mahram. La yahillu li imra'atin tu'min billahi wal yawmil akhir an tusafir yawman wa layla illa wa ma'aha mahram. Tu tuan-tuan nak pergi haji atau umrah dulu, Arab Saudi nak mahram. Dia pakai haji ni lah. Hadis yang sama digunakan dalam nak menentukan jarak untuk jamak. Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar tak cukup sebab dia bukan Nabi, dia sahabat. Dia panggil mauquf. Dia bukan Nabi. Kalau cari hadis hak Nabi. Jumpalah hadis ni. Telah hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dalam Bukhari atau Muslim, di mana Nabi kata tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat untuk dia bermusafir 1 hari 1 malam, melainkan bersamanya ada mahram. Musafir 1 hari 1 malam bersamaan dengan 1 marhalah. Jadi kata 1 marhalah. Ya ke tak 1 marhalah 1 hari 1 malam? 1 marhalah ni lebih kurang 40 km. Cuba dah berjalan kaki 1 hari tak? Saya tak tahu. Jadi kata 1 marhalah sebahagian daripada. Ada ulama pula kata begitu, kata begini. Ada ulama dia kata tak ada jarak. There is no distance. Orang kata tak ada jarak tu dah habis kat mana? Ada ulama yang kata tak ada jarak? Ada.
Antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, there is no distance. Dia kata tak ada jarak. Dan ada lagi beberapa ulama yang lain. Pasal apa dia kata tak ada jarak? Adalah hujahnya. Ada asar Ali bin Abi Talib pergi kebun dia, dekat je, tak sampai 20 km dah jamak qasar ya. Tapi selain daripada asar seumpama itu, daripada sahabat tu, dia rujuk uruf adat lah. Di mana uruf orang Arab, adat orang Arab, bila musafir saja dia sudah dikira musafir. Dia tak ada jarak. Kalau orang Arab dia bawa unta, dia letak baju, letak makanan, letak pakaian, dia pun berjalan. Dia kira musafir dia tu. Dia tu panggil uruf. Uruf orang Arab, bila bermusafir, dia tak kira jarak baru panggil musafir. Kadang-kadang dia pergi musafir dekat je, tapi dia dah bawa pakaian, dah bawa makanan, orang dah panggil dia musafir. Itu dari sudut tradisi orang Arab. Jadi tidak ada satu hadis yang boleh dipegang dalam isu ini. Dia tengok uruf orang Arab ni boleh diguna pakai, jadi dia gunalah uruf. Nampak? Jadi dalam setengah-setengah keadaan uruf, tapi tak semua guna ya. Macam tadi masalah mursalah, ada masa kita guna, ada masa kita tak guna. Sebab tu dipanggil secondary, tak utama. Boleh guna dalam setengah-setengah keadaan. Ni pun sama uruf, dia bukan primary, dia bukan utama, dia hanya secondary. Sebab apa? Kadang-kadang orang guna, kadang-kadang orang tak guna. Kadang-kadang ulama rujuk sebagai hukum, dan kadang-kadang ulama tak rujuk sama sekali. Kalau ada hadisnya, walaupun bukan hadis Nabi, hadis sahabat, dia tak ambil. Dia tak pergi pada uruf. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kadang-kadang lebih kompleks lah ya. Ini saya bagi hak paling mudah. Jadi ulama berbeza-beza menentukan jarak untuk qasar atau jamak bila kita bermusafir. Ada rujuk hadis Nabi, ada rujuk hadis yang bukan hadis Nabi, Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas. Ada rujuk uruf lah, di mana orang Arab untuk kita panggil sesuatu itu musafir tak perlu kepada jarak-jarak tertentu. Asal dia keluar rumah saja, dekat unta dia ada pakaian, ada makanan, musafir lah tu. Ali bin Abi Talib dia pergi ke dusunnya yang jaraknya hanya beberapa belas kilometer, tiba-tiba dia jamak nak qasar. Uruf orang Arab bila dia keluar saja, secara tradisinya mereka akan dipanggil musafir. Tak adalah kata kalau dua marhalah baru panggil musafir. Kalau sebelum tu tak panggil musafir dah. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Taala kata wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas salat. Pasal apa Allah Taala tak sebut jarak dalam Quran? Sebab tradisi orang Arab bila dia keluar saja dia sudah dipanggil musafir walaupun dia berjalan dekat. Jadi Allah Ta'ala meraihkan uruf dan syirik. Sebab itu ulama ada berbagai-bagai, ada rujuk hadis Nabi, ada rujuk uruf. Nampak ya? Dua. Dan ada lagi dah 3-4 yang lain yang boleh saya sentuh, InsyaAllah Ta'ala. Ni hak secondary ya, hak tak apa-apa penting. Tapi sikit sebanyak ada melibatkan kehidupan kita, ada isu-isu yang kita dengar. Jadi kalau tuan-tuan dengar atau tuan-tuan baca, ulama dalam bab jarak ni begini, itulah asasnya. Itulah asasnya. Ada yang rujuk uruf. Dan banyak lagi lah dalam hal-hal yang lain. InsyaAllah ta'ala. Saya perlu lagi satu kuliah untuk nak sebut tentang sumber dalam fiqh ni. Mungkin saya akan sentuh lagi 1-2 yang secondary, yang penting-penting. Kemudian baru saya akan masuk kepada primary source, sumber yang paling utama. Hak ni tak tahu pun tak apa, tapi kalau tahu lebih baik. Sebab tu saya bagi pendedahan. Tapi yang sumber utama ni setiap orang kena tahu. Ada 4 sumber utama dalam fiqh. Sebenarnya bukan dalam fiqh saja ya, Islam keseluruhan ya. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah ataupun hadis, yang ketiga ijma' dan yang keempat qiyas. Yang 4 ni perlu kita tahulah supaya kita nampak jalan dalam kita nak memahami hukum hakam yang diturunkan kepada kita, yang termak dalam buku-buku fiqh hatta disampaikan oleh ustaz. Kadang-kadang kita jadi keliru tu sebab kita tak faham sumber-sumbernya ya. Nampak? Ada orang dia bawa satu amalan, kadang-kadang tidak tahu sumber ni. Kita balik kepada kaedah dalam fiqh. Sumber mesti clear where you get this thing. Tak clear, tak boleh dianggap sebagai Islam ya. Mesti clear sumber dia kat mana. Sebab itu kita lihat amalan-amalan dalam Islam, baik sembahyang, baik puasa, baik zakat, baik haji, baik doa, baik zikir, very clear. Boleh jadi dalam Quran, boleh jadi hadis Nabi, boleh jadi dalam ijma' ataupun ulama qiyas dalam setengah-setengah keadaan ya.
Jadi dia mesti clear, tak boleh tak clear. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita kongsi pada malam ini, walaupun tidak banyak lah ya. Kalau saya di universiti dulu tuan-tuan, Muqaddimah fiqh ni memang satu subjek. Belajar 4 bulan, 38 jam. 3 bulan belajar, sebulan periksa dan cuti lah ya. Kita ambil 4 kuliah untuk nak jelaskan Muqaddimah ni, okey lah ya, insya-Allah ta'ala. Sesuai lah di bentang kita ni, kata secara umum ya. Semoga kita faham. Mungkin next kuliah saya ambil satu lagi, kemudian lepas tu baru kita akan mula belajar fiqh ibadat, bermula dengan fiqh taharah. Dan nombor 1 babnya ialah babul miyah, bab air. Dan saya ada nota saya sendiri yang saya akan kongsi dengan Haji. Nanti Haji bagilah kat jemaah dalam grup WhatsApp ya. Pakai nota tu je. Dan boleh print nota tu, simpan masing-masing. Banyak masjid surau yang mengajar, dia print A4 size, dia binding kat tepi, taruh plastik putih atas bawah supaya dia lebih tahan lama. Ya. Ada satu surau memang dia order jadikan buku, kecil je bukunya. Ada juga surau AQS di Sungai Buloh. Terpulang lah ya. Nak mudah, printer je. Printer. Tak panjang lah ya. Dia dalam 150 muka surat. Nota kecil je. Merangkumi semayang, puasa, zakat. Taharah, semayang, puasa, zakat. Haji saya tak masukkan. Sebab kalau masuk haji lagi banyak. Ya. Baik. Aku lupa lazar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dulu kuliah kita malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.